اللهم إنا نعوذ بك من عمل لا ينفع. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين جبلة ada pun tempat yang tidak putus sudah. Ada pun sifat yang tidak putus. Maknanya keyakinan yang tidak putus. Maknanya masih mengandungi syak, masih mengandungi zon atau waham atau jahil. Maknanya tidak putus. Tidak putus maknanya ada ilmu lah. Ada pengetahuan tentang wujud Tuhan, tentang qiyam Tuhan, tentang baqa Tuhan, tentang mukhalafah, tentang qiyamuhu bi nafsih, tentang wahdaniyah, tentang qudrat iradat. Itu makna tidak putus. Umpamanya dia tidak yakin Tuhan wujud kita, dan tak tahu apa arti wujud Tuhan. Disamakan wujud Tuhan itu seperti wujud makhluk. Maknanya sifatnya tidak putus. Masih jahil mana? Itu tentang wujud atau tentang tidak masalah. Tidak putus dia bahawa Tuhan itu tidak. Masih syok lagi boleh. Barangkali yang bahawa dalam hati dia itu dia kata Tuhan ni bahawa betul. Mana tidak putus, mana tak ada pengetahuan, tak ada knowledge. Dia kata orang main ikut-ikut dia. Orang kata Allah, dia kata Allah. Orang kata la ilaha illallah, dia kata la ilaha illallah. Tak tahu apa ujung pangkai, tak tahu. Tak ada pengetahuan dia tentang kalimah. Dia hanya tahu sebut kalimah. Dia tidak tahu akidah yang terkandung dalam kalimah. Itu makna tidak putus. Tidak putus tentang bentuk gaul sebenarnya. Itulah ada soalan. Jadi kita tanya soalan. Kalau ekspres kita orang faham, kita faham. Lepas itu baca belakang menjadi wahabi dulu. Itu dicerita wahabi Ibn Taimiyah. Ini bukan Yahudi ikut. Orang mencerita sebab 20 ni yang belah dengan belah orang mencerita. Jadi itu wahabi Ibn Taimiyah, wahabi Ibn Taimiyah orang susah larat barat Tuhan. Itu saya kena tanya soalan. Dan mungkin juga tuan-tuan buat soalan. Masih hilang lagi. Kepala otak dia Muhammad Wahab ni kononnya pun ahli sunnah juga. Dia ni pun ulama juga kononnya. Mau? Naqli dan akli. Naqal itu maknanya indah, diambil daripada Quran dan hadis, dijadikan dalil. Maknanya naqal. Akli maknanya berdasarkan pada hukum akal wajib mufarihat. Okey.
Dia yang maksud kena jelas di mana jalan akal. Jalan akal itu yang paling penting. Sebab jalan akal ini maknanya perkara yang mula-mula yang asas pada manusia. Ada Quran, bukan maknanya dia kata akal lebih dulu. Bukan bermaknanya kita mengikuti Quran, dia tidak makna itu. Ya, karena Quran itu pun adalah sumber ajaran Islam. Tapi nak ceritanya manusia ini sebelum dia terima sesuatu mesti perkara itu sepakat dengan akal. Kenapa? Asal itu ulama mendahulukan dari akal. Hari. Dan bila sebut akal ni, jangan pula kita faham akal ni akal yang menyimpang Tuhan. Kadang-kadang orang menyebut akal ni, dia pun beli itu pun akal. Kenapa? Menipu pun akal, bukan akal tu. Ya? Akal itu sendiri, maknanya akal yang sudah berpandu kepada nas Quran dan hadis. Jadi mana hakikat yang kita ikut akal yang sudah berpadu dengan dalil Quran dan hadis. Umpama contohnya saya kata tadi, akal mengatakan Tuhan itu ada. Ya, maka Quran pun mengatakan Tuhan itu ada. Akal mengatakan Tuhan itu tidak. Yang mana oleh kerana akal tadi sudah dipadukan dengan Quran, maka Quran pun mengatakan sebenarnya Quran pun mengatakan Tuhan itu tidak. Nampak? Jadi maknanya hakikatnya bila kita berdalil dengan akal itu sendiri, hakikatnya kita berdalil dengan Quran ini kerana akal tadi sudah berpadu dengan Quran. Nampak? Sebab itu ulama meletakkan akal itu dulu. Bukan maknanya letak akal buang Quran, bukan begitu. Dia tidak mahu maksud begitu. Sebab kita dah baca dulu ya. Syarak itu takkan boleh dipaham melainkan menggunakan akal. Dan akal itu saja tidak cukup, tidak memadai. Makna takkan dapat akal yang sehat, yang benar. Ya, akal yang sehat, yang benar, yang waras, yang sejahtera, kalau tidak berpadu kepada Quran dan jadi maksud akal ini, akal yang sudah berpadu dengan Quran. Jadi hakikatnya kita ikut. Dari akal yang diajar oleh para ulama, hakikatnya kita mengikut apa yang Quran kata. Sebab itu ulama meletakkan akal itu. Jadi itu sebab saya bagi kita ingat, bukan akal ini macam akal yang kita faham. Akal orang kafir itu bukan. Ya. Asal itu ulama disebut akal itu maknanya sudah berpadu akal itu dengan apa yang disebut dalam Quran. Jadi tidak timbul isu bahawa kita hanya tahu dari akal dan kita bukan. Tidak timbul isu. Sebab akal itu sendiri sudah berpadu dengan Quran. Sudah berpadu. Jadi maknanya bila kita bawa dari akal, makna sepadu dah dengan Quran. Tapi dari akal yang diajar oleh ulama adalah bukan dari akal yang belajar ngaji jahil itu. Bukan. So memadai dengan akal. Tapi kalau kita tahu pula nas Quran, ayat Quran yang bunyi-bunyi, so apa ada soalan? Apa soalan? Ya. 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 Bertaklid, maknanya bertaklid. Apa maksud taklid? Saya pernah dengar dari naksudnya saya pernah dengar dari Ustaz. Iya.
Dia taklid itu memang dikira iman. Taklid itu memang dikira iman. Seperti kita paham. Iman dengan taklid itu sah menurut ahli sunnah wal jamaah. Maknanya kita yakin dengan jazam bahawa Tuhan itu wujud. Kita yakin dengan jazam bahawa Tuhan itu tidak. Walaupun kita tak tahu dalam akal pun, kalau ada jazam dalam hati dia, maka sah iman. Mungkin benda ni kita belum baca, sebab dia akan ada di depan. Ini saya akan baca lah. Jadi yang soalan dia kita akan baca di depan, kita akan baca. Ini dalam perenggan kita akan baca, saya akan buat. Ya? Dia akan diurang di depan. Baik. Ada pun iktibar yang tidak putus. Maknanya apa dia? Tak jelas bagi dia tentang wujud Tuhan. Tak jelas bagi dia tentang qidam Tuhan, tentang baqa Tuhan, tentang mukhalafah Tuhan, tentang qiyamu binafsi Tuhan. Ya? Tentang wahdaniyah, tentang qudrat, tentang iradah. Ya? Gitu. Ini makna tidak putus, makna sangat pengetahuan. Apa yang dikatakan wujud Tuhan, apa yang dikatakan qidam Tuhan, apa yang dikatakan baqa Tuhan, makna tidak jelas bagi dia. Adapun iktibar yang tidak putus atau tidak yang muwafaqah dengan yang sebelum. Dua perkara. Pertama, tidak putus sebab ilmu ada. Ataupun tidak muwafaqah dengan yang sebelum. Maknanya dia tak tahu apa benda yang percaya. Maknanya tidak muwafaqah dengan 20 perkara. Tidak muwafaqah dengan 20 perkara. Ya. Pertama, tidak jaga. Kedua, tidak muwafaqah dengan yang sebenar. Jadi apa dia kata? Dengan sebenar, maka dengan iktibar ulama menghukumkan kafir. Mana muwafaqah ulama menghukumkan kafir? Mana tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak jelas dia, tidak jelas dia bahawa Tuhan itu wajib dulu. Tidak jelas bagi dia Tuhan itu tidak. Tidak jelas bagi dia Tuhan itu makhluk. Tidak jelas bagi dia Tuhan itu mukhalafatul ilm. Apa ini? Tidak jelas bagi dia Tuhan itu qiyamu binafsi. Tidak jelas bagi dia Tuhan itu wahdaniyah. Tuhan itu qudrat, ilmu, hayat. Maka dengan itu ulama menghukumkan orang itu kafir. Tapi jaga baik ini. Maksud kafir di sini mana? Iktiqahnya dengan Tuhan kafir. Adapun umum Islam ini bila dia menjatuh kepada masyarakat, maka kita kena hukum dia orang. Ini nak kita hukum dalam segi batiniah dia. Mana antara dia dan Tuhan apa? Antara manusia dan manusia, itu malah kita kena hukum dia kita. Kenapa? Tak ada. Kalau disebut dalam kitab hukum tahqiq, hukum tahqiq. Dia kata walau dia semayang, walau dia puasa, walau dia hadis, kafir. Dia tak kafir. Antara dia dengan Tuhan. Ada berarti hukum orang kafir ada. Sebab ini kita ni akidah ada Tuhan. Dengan manusia mahal. Kalau Allah ini pun apabila orang menjatuh kepada masalah, maka dia kata kita hukumkan dia. Tapi hukum hadis Allah itu wanita hukum Allah. Kita akan berusaha menunjukkan masih ada ta'alih. Masih ada ta'alih. Manusia Allah. Sebab Allah kata wanita hukum Allah. Bila orang menjatuh kepada masalah, maka haram bagi dia. Dalam dia bunuh dia sebenarnya. Tapi kita akan berusaha maknanya ada ta'alih. Okey, kita dah faham sekarang bahawa iman dengan taklid itu menurut ahli sunnah wal jamaah. Mana taklid iman tak tahu dah dari dia tak tahu dari Tuhan itu. Tuhan tidak. Tapi kalau jaga imannya, sebab dia mengaji apa makna wujud Tuhan, apa makna tidak Tuhan, apa makna bahawa Tuhan, apa makna mukhalafah, maka
iman itu so, walaupun dia tak tahu dari ini kita akan bahas dia akan ada kita bahas semua ya. Itu waktu supaya tapi bila kita tahu maknanya kita pun dapat pahala waktu supaya tapi tak tahu dalil juga so iman kalau ada yang tikaknya itu jaga ini kita akan bahas di depan karena taklid itu ada dua jenis satu taklid yang jaga satu taklid yang tidak jaga tapi ingat yang maksud di sini saya macam tadi bukan makna kita tahu wujud tak tahu tidak betul-betul dia hanya tak tahu dah dalil dia ada tiga yang kita kenal makrifah itu tiga perkara. Pertama iktifat yang dalam nak dapatkan iktifat yang dalam itu nak ada ilmu tentang wujud Tuhan, tentang tidak Tuhan, tentang makhluk Tuhan, tentang mukhalafah Tuhan, tentang qiyam binafsi Tuhan. Bila dia tahu dari otomatik dia akan dapat muasiful lil haq. Itu yang kedua. Yang katakan tiga perkara ini pertama iktifat yang dalam, kedua muasiful lil haq. Berbetulan iktifat itu dengan perkara yang benar. Maka kalau tak ada dua ni ulama katakan tapi kafir ini tak pernah hukum orang semua kafir dan tak macam itu ya mungkin kita ni hukum kafir itu kita jadi macam mula lah ni ustaz ni nak kata orang kafir bukan macam itu cuma kita yang kita ahli ilmu bukan kita nak hukum apa-apa tak perlu siapa-siapa nak menghadapi Ibn Allah atau apa-apa ni kita faham ilmu ini benda ni sifatnya betul orang dulu dia kaji benar ni soalan juga ada kita akan baca yang soalan dulu kita akan hurai empat insyaAllah saya baca lagi ada pun iktifat yang tiada hukum atau tidak muafakah dengan yang sebenar maka dengan iktifat ulama menghukumkan kafir itu antara dia dan Tuhan itu pula kita nak ambil sekadar manusia ni dari Islam ataupun kita nak ambil di sisi Allah kalau di sisi manusia bila orang ucap itu luar biasa itu hukum dia dan kalau iktifat yang salah maknanya dengan Tuhan tak ada sebenarnya itu tuntutan dalam agama ni ilmu tuan-tuan sebenarnya Rasulullah pun ada ulama warasatul anbiya ulama itu warisnya apa ulama orang yang ada sebenarnya Rasulullah kata aku tinggal kepada umatku 21 selama mana umat aku pun 21 ini tidak akan tetap maknanya tidak akan lari kepada agama yang lima kalau kamu tak ikut 21 ini kamu akan tetap iaitu Quran dan Sunnah Rasulullah. Jadi maksudnya ilmu lah tu. Jangan pandai sebutnya Quran Sunnah maknanya ilmu dia. Tak ada benda lain lagi lah. Kalau kita Sunnah ada ilmu yang tak ada itu bukan Sunnah itu punah. Jelas? Ilmu. Sebagai Rasulullah sebut ada ulama warasatul anbiya. Ulama itu warisnya Nabi. Dalam hadis lain Allah aqrabun nas min darajatil anbiya al-ulama. Orang yang paling hampir kepada darjat para nabi adalah orang yang ada ilmu. Tak ada ilmu kosong. Kita memang pandai. Kita memang benar. Ilmu ni tak mana-mana. Simpang senang. Tahu tak simpang berenang? Kemana saja simpang sana yang tepat tak apa-apa benda buat. Maka awal wujud ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Sebab itu perkataan syahadah yang diucapkan syahadah an la ilaha illallah itu maknanya adalah perkataan orang yang sudah mengenal Allah. Dah lain je orang. Sebab itu kita lepas mengucap dia kena bagi orang Islam dah ada Islam dia nak menggunakan Islam dia kena
Sebab itu talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib ke atas setiap muslim. Beramal tanpa ilmu itu kosong, tak ada apa. Karena amal itu pasti tidak menepati. Karena amal itu kena tanggung dia ilmu. Acuan dia ilmu. Orang nak buat kek dia kena acu dia. Kalau acu tak ada, tak jadi kek. Macam tu lah. Orang nak buat kuih baulu misalnya, tak ada acu baulu macam tu. Dia jadi bodoh tu. Jadi kuih ganti-ganti dia tak jadi baulu. Jadi ilmu itu acuan amal tu. Kalau tak ada amal, kalau tak ada ilmu, dia takkan jadi. Jelas? Ilmu dan amal. Ada ilmu kemudian beramal menurut ilmu. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu ikutan amal. Amal dengan ilmu. Ilmu itu ikutan amal. Mana ilmu benar? Ada. Wal amalu tabi'u. Dan amal itu pengikut kepada ilmu. Apa? Faham? Jangan lu memusing-musing kalau tak memikir muka-muka. Saya cakap, dia fikir, dia cakap. Tak ada fikir lain. Bila fikir lain, sudah. Mengadu. Ha? Itu buat sementara boleh lah. Kenapa? Kita dah boleh kecil. Mak ayah bayar kita pun ikutlah. Itu budak-budak dia untuk menimbulkan kebiasaan. Karena kebiasaan manusia ini dia lisanul hal atau lisanul maqal menimbul menyuruh dengan perbuatan itu lebih tajam daripada menyuruh dengan perkataan. Sebab itu bapa kalau dia semayang, anak dia tengok dia semayang, dia mudah ikut. Dia pun ambil kompok, dia mudah ikut kata Allah Akbar. Tak tahu. Tapi maknanya di situ boleh timbul satu contoh solat. Sebab itu mak ayah ada keluarga ni dia kita sayang. Kalau dia pun tak sayang, anak-anak dia itu apa ya? Tapi itu buat sementara boleh lah. Dah harus solat keluarga kita belajar. Tak cukup dengan uti peringkat mula-mula. Tapi nak lebih sakit, nak lebih gerak, pasti dia ber. Pilih jawapan. Macam mana? Orang beriman, orang berasal dan orang yang kritik adalah orang beriman kepada Allah. Tahu. Mana orang itu kalau tak ada akal, tak ada agama kira. Sebab manusia ni semua ada akal. Cuma ni kadang-kadang akal itu kita tidak bangunkan. Manusia ni kalau tak gila, apa namanya? Semua ada. Sebab itu orang gila yang saya buat kesal, tak wajib dia sembahyang, tak wajib dia mengaji, tak wajib dia puasa. Sebab dia tidak ada. Jadi bagi orang yang macam kita sebenarnya, yang lumrah, yang lazim, yang biasa, sudah pasti dia ada. Cuma kadang-kadang asalnya itu tidak dibangunkan dengan ilmu pengetahuan. Tidak bersungguh-sungguh, tidak berjahadah. Tidak berjahadah maknanya tidak bersungguh-sungguh, tidak berjihad seperti kita. Ya? Kemudian, apabila dalam keadaan macam itu, mana akalnya pasti terbiar. Orang tengok kita perlu habis. Maka tidak dibangunkan. Sedangkan potensi akal itu ada. Bila ada ilmu, maka akal itu lebih tajam. Karena makanan akal itu dia adalah ilmu. Maka ilmu yang paling tinggi iaitu ilmu agama. Pertama ilmu tauhid. Nampak? Jadi bila pada asalnya manusia itu ada akal. Cuma kadang-kadang dia tidak membangunkan akal itu dengan mengisi keilmuan pada diri.
Maka jadilah dia macam orang bodoh. Maka dia beralasan dengan aku jahil. Padahal jahil itu ada perbuatan diri dia. Maka dengan itu kita dengan beralasan aku ni jahil. Dah jahil itu kamu buat sendiri, itu nak kamu tahu. Bila tak belajar, tak ada ilmu, maka jadi jahat. Maka akal yang tadi berpotensi untuk dibangunkan pun jadi terbiar begitu saja. Jadi nak kita iman tadi, setelah ada ilmu, maka barulah kita iman pada diri. Kalau ilmu tak ada, maka macam mana nak hasil iman? Jadi ilmu ni boleh terima hanya orang yang ada. Orang gila tak boleh terima ilmu. Maka lemah dia orang bersalah. Tak ada kena atak dia gila. Tapi selagi orang tu ada akal, wajib dia apa? Maka tak kira aku ni jahil. Dah jahil, aku tak ada. Aku ni miskin, dah contoh. Aku ni miskin. Dah miskin kamu tahu ke? Aku ni tak ada duit. Tapi dia duduk rumah. Orang bekerja dia duduk rumah. Macam tu. Maka dia kata, aku ni tak ada duit. Jadi dia tak akan duit. Jadi dia kata nak beriman, dia kena ada ya. So apa lagi soalan? Takut saya tak jawab. Jadi saya tak akan soalan. Dia nampak kan. Jadi tak ada buku dalam kepalanya aku. Tak ada orang tanya lain, jawab lain. Ya. Itu mesti dah. Semakin disuruh kita baca A'udzubillah minasyaitanir rajim. Itu syaitan itu memang dia akan berlari. Maka nak melawan syaitan tadi dia kena ada Tapi syaitan itu kenderaan dia hawa nafsu dia. Nampak? Jadi nak melawan hawa nafsu dia kena ada dan ilmu tadi tempatnya apa? Ilmu agama tadi, terutama ilmu akidah dan ilmu tauhid. Tempat dia adalah takungan dia apa? Nampak? Sebab itu kita tak boleh jual diri kita tu lalai, diri kita tu lupa, diri kita tu jahil, diri kita tu macam. Sebab itu dia kena apa? Ansar. Habis ya? Iya. Kalau ulama yang dulu, tapi ulama yang sekarang mereka sudah percaya banyak masalah. Misalnya saja, kitab yang karena saya belum Ya. Dia macam nanti tak saya minum. Ini sedap soalan. Saya kalau tidak ni kena betul cover. Dia macam ni. Kita fikir ni. Ni saya bawa ya. Saya hulai. Ya. Kita ni kalau tak ada orang dulu tak ada orang sekarang. Betul? Nah. Jadi orang dulu pada segi sejarah dia lebih siau. Kalau orang-orang ini semua hampir dengan orang, dia makin hampir dengan Rasulullah SAW. Orang hidup tahun 1400 misalnya, sudah tentu dia lebih jauh daripada orang yang hidup tahun 1300. Dan orang yang hidup tahun 1300 ini sudah tentu lebih jauh daripada orang yang hidup tahun 1200. Ini secara asal saya beritahu. So jadi sini, saya nak cerita di sini ialah kita kena imbas kembali. Kita kena imbas kembali sejarah. Sebab sejarah benda yang tidak dapat dibohong. Benda yang tak dapat dibohong. Memang dah boleh macam ni. Kalau orang sumbung buah dia tak berjaya. Dia tak berjaya. Sumbung contohnya. Orang Melayu ni, tanah Melayu dulu dijajah oleh British. Kita nak ubah pasal sejarah. Tak ada orang Melayu ni dijajah oleh Rusia misalnya. Betul, terjadi. Dia
takkan boleh jadi. Sebab hakikatnya memang orang Melayu ini pernah dijaga oleh ini. Jadi ini fakta sejarah. Jadi contoh yang saya bawa supaya kita dapat fokus bahawa orang-orang Melayu ini diislamkan oleh para ulama. Para ulama mana? Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jatuh dia sampai tetap. Orang Melayu dapat mengatakan iman-iman dari cuma kebelakangan ini maknanya orang Melayu ini dicoba oleh Allah SWT, diduga oleh Allah SWT dengan pahaman-pahaman yang lain daripada pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka selain saya kata tadi, kita kena kembali kepada fakta sejarah. Yang mengislamkan kita adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan bersegi akidahnya adalah akidah Abu Hasan Asy'ari, akidah yang disebut 20. Dan jangan bersegi hukum fiqhnya bermazhabkan Imam Syafi'i. Nampak? Jadi kalau kita nak betul-betul yang siap, yang sebenar, maka kita kena kembali kepada sumber. Sumber Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab Rasulullah ini sudah mengingatkan umat Islam akan berpecah kepada 73 kuat. Satu dari yang selamat itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan alhamdulillah orang Melayu dulu diislamkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan sebab dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah kita kenal Islam bersama. Dan ini dulu daripada nyembah kayu, nyembah batu, jadi dapat beribadat calon dia Rasulullah. Betul tak betul beradanya? Sebenarnya saya pasti jelas. Cuma kita kalau kita nak cari konflik, kita sendiri nak beramal seperti Yahudi dengan Nasara, itu kita lain. Kalau orang Yahudi dia berpecah dalam agama, dia cipta kitab sendiri, dia cipta ajaran dia sendiri, tinggalkan ajaran Nabi Musa AS. Orang Nasrani pun begitu, dia cipta ajaran dia sendiri, tinggal ajaran yang diajarkan oleh Nabi Musa AS. Maka dia berpecah belah dalam agama. Jadi kalau kita nakkan Islam sungguh, kita kena rujuk kepada ulama yang baik. Dan benda ini semua ada di dalam kitab-kitab. Soal ketua itu soal lain. Ketua itu orang yang tidak ngaji. Dan dia memang nak cari ketua. Dan fenomena ini memang wujud. Itu pulang kepada ini. Yang saya bacanya adalah kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita pula tak anda jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu dah Ahlus Sunnah kata apa? Itu saya nak buat. Itu jelas. Ya. Sunnah itu maknanya orang yang mengikut perjalanan Rasulullah SAW. Wal jamaah maknanya dia berjemaah, maknanya berpendapat. Okey, mana para ulama ni dia satu pendapat. Tak ada perintah. So yang perintah sebenarnya lain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma yang ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bagi khilaf. Itu saja. Tapi khilaf ni dalam perkara formal, dalam perkara cara, dalam perkara fikih, mana? Perkara besar tidak ada khilaf. So itu beza. Orang yang keluar yang orang yang tidak mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maknanya perkara pokok semua dia pertikaikan. So maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah orang yang mengikut sunnah Rasulullah dan dia berpendapat sama pendapat. Itu dipanggil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kalau ada perselingkahan itu hanyalah dalam perkara khilaf, perkara itu kecil. Ya, itu soalan yang bagus. Jadi mana kalau saya ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, mana saya ikut Rasulullah SAW. Sebab itu perlu kita berada dalam pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pahaman yang betul dalam dunia Islam.
Dan ulama-ulama yang paling berwibawa dalam dunia Islam adalah ulama ahli sunnah wal jamaah sepanjang zaman. Baik, kita baca. Kita ada dalam 2 minit 11 minit. Jadi tengok ya. Ada pun iktifak yang tidak putus atau tidak muafakah dengan sebenar, maka dengan iktifak ulama sepakat ulama menghukumkan sah. Mana ulama ahli sunnah wal jamaah? Itu maknanya. Dan iktifak orang yang bertaklid itu bersalah-salahan ulama. Orang yang taklid ada orang yang tak tahu dah. Cari apa dalil Tuhan itu ada, apa dalil Tuhan itu tidak, apa dalil Tuhan itu makhluk. Perkara wujud tidak makhluk tu dia tahu maknanya. Dan dia yakin Tuhan itu wujud, Tuhan itu tidak makhluk. Dia tahu dia cuma dalil dia tak tahu. Jadi tak tahu dalil dia panggil taklid. Makna taklid ni maknanya dia hanya menerima pendapat orang lain, ajaran orang lain. Orang kata Tuhan wujud, dia percaya Tuhan wujud. Dan dia tahu huraian wujud. Dia tahu apa makna beriman dengan wujud Tuhan. Dia tahu apa makna beriman dengan sidang Tuhan. Dia tahu apa makna beriman dengan bapa Tuhan. Dia tahu apa makna beriman dengan mukhalafah Tuhan. Dia tahu apa makna beriman dengan qiyamuhu bi nafsihi Tuhan. Dia tahu apa makna beriman dengan wahdaniyah Tuhan. Dia tahu apa makna beriman dengan qudrat Tuhan. Dia tahu apa makna beriman dengan irodah Tuhan. Ilmu Tuhan, ayat Tuhan, sama khabar Allah. Semua dia tahu, semua dia tidak tahu dah. Jadi, maka ini dia panggil tak? Kalau kita melihat sudah bahawa dia bermula daripada Muawiyah dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jawab. Daripada Sayyidina Ali dan Muawiyah. Kalau kita lihat, jadi ada etika dia. Jawab. Semua. Ada. Saya kena jelas. Adapun etika sunnah wal jamaah. Kalau kita lihat dari masa kita, adalah daripada Sayyidina Aisyah dan Muawiyah dengan golongan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian golongan pada Syu'abi, dan yang kedua, kalau kita lihat macam manakah ukur bentuk etika Islam berjamaah? Kalau kita lihat ukur bentuk, maknanya skala pertama dulu. Yang kedua, Nabi SAW tidak memakai sifat itu. Nabi SAW memakai kudus Allah dan dia adalah muda. Jadi saya ingin satu yang pertama yang betulkah Nabi tidak memakai sifat itu? Buat Nabi memakai kudus Allah. Jadi betulkah sesifat seorang soalan yang pertama, jadi saya tidak tahu di mana ambil fakta bahawa dikatakan bahawa ahli sunnah wal jamaah itu berpunca daripada Muawiyah. Itu saya tidak dapat fakta. Sayyidina Aisyah dan golongan Sayyidina Ali. Kalau sekali kita bersama, yaitu waktu berpecah pada Nabi. Kalau berpecah, So siapa yang ahli sunnah wal jamaah menurut mana? Muawiyah. Sebab Sayyidina Ali dan Allah wajah Iran masih mengamalkan masalah sekali. Sebab dia kata lebih baik. Ini kita masalah Diam. Apa yang disebut oleh Imam Ghazali bila disebut i'tiqad ahli sunnah wal jamaah adalah ilmu yang disusun oleh dua orang ulama, iaitu Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ya, jadi merujuk kepada ilmu yang disusun oleh dua ulama besar. Sebab itu kita tanya diri kita, ada ketiga kita belajar
ilmu yang disusun oleh dua orang ulama dengan jelas, dengan secara bahasan yang sahih kepada dia. Iaitu kita mengaji kepada ulama-ulama dia memang kita juga, tapi mana kita belajar dengan ulama-ulama yang sama-sama yang mengikut iktifaq Ahlus Sunnah wal yang Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Ghazali. Jadi saya jawab tadi, saya tidak dapat apa di mana Ahlus Sunnah itu bermula daripada Muawiyah dan Ali Sunnah ya. Kalau disorot kehidupan dua orang tokoh ini, ya, Syekh Abu Hasan Asy'ari dia wafat tahun 1924 Hijriah dan berakhir tahun 1260 Hijriah. Mana kemudian dia bercerita perang Jamal, perang dengan Ali Muawiyah itu dulu lagi berbeda. Sebab itu dia zaman Khulafaur Rasyidin. Itu di zaman awal Islam. Ya. Kemudian apa lagi tadi? Maknanya bila disebut iktifaq Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka merujuk kepada pahaman dua orang, iaitu dua orang imam besar yang mana kekalitan pada masa itu cukup hebat. Ya, cukup hebat. Maka dizahirkan Allah Taala dua imam yang dapat mengetengahkan balik apa yang Rasulullah bawa. Ya, menambahkan lagi takkid yang Rasulullah katakan ulama warasatul anbiya. Ulama itu kualitas. Jadi itulah peranan ulama membetulkan. Bila tak betul maknanya akan ada ulama membetulkan. So lagi soalan apa? Yang kedua dia, macam mana bentuk iktikad Ahli Sunnah wal Jamaah? Akan ada iktikad semua. Saya dulu maknanya ini iktikad Ahli Sunnah. Bila dia berkata iktikad yang harus kita ya. Iktikad yang masih ya. Kita ni saya pergi untuk digerakkan ini itu semua kita ni. Saya gerak macam mana tak semai. Saya tanya ni, ini kan saya ayat Tuhan tak benar. Takkan bukan benar. Takkan kita kata apa semai. Saya juga berbincang. Takkan bukan benar. Dan ini kalau etika saya sebab ini, saya bukan baik. Kan? Sebab di mana itu? Maknanya etika saya sampai senang. Saya senang. Yang mana kita tolak kuasa Allah, kuasa Allah. Kata mana kuasa Allah, mana kuasa Allah antara gerak. Ya. Kalau ambil kalau kata guru apa kita katakan. Bukan nak saya bukan itu tak. Soalan dulu. Adalah gerak ini secara batin suami katakan itu adalah Allah Subhanahu. Ya. Dan dari akhirnya adalah kuasa hukum ada. Hukum ada. So itu kita itu hukum ada dan hukum apa? Jadi hukum ada. Bila kita minum air hilang ada. Tapi yang hilangkan ada itu hakikat Allah. Takkan air boleh kita minum dan Tuhan kata Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu berkuasa di atas tiap-tiap. Ya. Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Ya. Ya. Kami katakan tukang Allah itu dia sampai batin itu tidak tidak. Tukang Allah ini tidak apa. Ya. Kuasa hamba itu tidak membutuhkan. Ya. Contoh dia orang itu bukan. Wahai mereka kau ini kan kuasa. Angkat sebelah usulkan. Boleh angkat. Angkat sebelah lagi. Usul kuat-kuat. Supaya jangan jatuh. Ya. Ini dulu lah. Ya. Jadi aku mana hukum ada itu kan? jadi saya dalam etika dalam bahawa kami pernah menjadi kuat-kuat Mu'tazilah. Ya, dia sendiri asal Mu'tazilah. Kemudian dia keluar daripada pahaman Mu'tazilah itu dan mendirikan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Soalan yang bagus. Saya fikir soalan di mana dia ada orang menolak dan orang lain boleh kembang. Jadi benda ini harus ada. Sebab kita kena ada orang yang boleh buat soalan. Sebab kalau dari fikir ini tak tahu orang boleh faham. Ada yang ketiga tadi, maknanya hakikat apa salah? Hakikatnya wama ramaita id ramaita. Kamu tidak melontar, kita melontar. Walakin Allah rama. Maknanya pada hakikatnya Allah melontar. Kalau lontar tangan kamu kalau tidak dengan izin Allah, la taharraku zarratun illa bi'iznillah. Tidak berubah satu waimah serta zarah sekalipun melainkan dengan izin.
Zahir syariat perbuatan manusia, tapi hakikat perbuatan. Walaupun perbuatan itu gugur seperti iman dan seperti kufur dan maksiat, ataupun berita perbuatan itu baik seperti taat dan iman. Maka semua itu adalah perbuatan. Ini itulah. Ya, ada. Soalan ini, ada baca tidak ada. Ya. Dia begini, Rasulullah SAW kun alim, atau mut'aliman, atau mustami'an, atau muhibban, wala takun khalisan fatuhin. Tidaklah kamu jadi orang alim. Itu seruan yang menurut. Mana kita ada itu? Semua ilmu tinggi, darjah. Sebab ada ulama orang tinggi. Ya, kun alim, atau mut'aliman, ataupun orang yang belajar dengan orang yang ada ilmu. Mut'aliman orang yang atau kalau tidak menjadi orang lain, tak boleh belajar. Mendengar dulu. Atau mustami'an. Mendengar dulu. Atau muhibban, ataupun orang yang berkasih kepada orang lain. Maksudnya dia berkasih, ada jalan, dia akan mau dengar. Kalau ada benci, negatif, eksis, mana dia takkan dengar lah. Sebab itu Rasulullah kata, jangan kamu jadi orang sini. Belajar atau tidak, jadi orang lain tidak, mendengar pun tak mau, kasih pun tak mau, maka patuh itu. Kamu akan hilang. Maka kalau kita mendengar ada itu dapat ada. Maknanya kalau mendengar itu boleh jadi akan timbul rasa hati mahu Coba dari apa saya jawab, mana yang saya jawab? Dia kalau dah soalan banyak menurut soalan. Kalau dah kita jadi belum ni. Baik. Dan istimewa orang yang berkata itu bersalah-salah dalam khilaf. Ya. Pada isu khilaf, pada isu taklid. Maka mengikut qaul yang utama, qaul yang boleh dipegangi. Ya. Orang yang bertaklid itu tidak dihukumkan tak? Jadi kalau ada tadi taklid itu maknanya dia tahu Tuhan itu, Tuhan tidak Tuhan apa, dia belajar maknanya untuk tidak, itu dihurai, dia tahu macam mana beriman dengan wujud, macam mana beriman dengan tidak, bermakna dia tahu tiap-tiap satu itu dalam taklid, cuma dalil dia tak tahu, maka itu dia panggil taklid, maka maknanya taklid itu tidak dihukumkan tak? Jika taklid itu putus, maknanya ada jaza dalam taklid, jaza menjadi maknanya dia tahu pun dia dapat ikut yang jazam yang muafiqul lil haq. Jadi kalau dia muafiqul lil haq itu tak jadi jazam juga. Kita percaya Tuhan itu tidak muafiqul lil haq. Ya, jadi tak jadi itu. Jadi ikut Tuhan itu tak lain di dalam. Itu nama sudah. Maknanya benda ini tidak muafiqul lil haq. Tidak berkeputusan benda yang percaya dengan perkara yang jadi dia kena ada dua, iaitu iktikad yang jazam dan sepakat iktikad keyakinan itu dengan perkara yang iaitu sepakat dengan iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka mengikut qaul yang utama, orang yang bertaklid itu tidak dihukumkan kafir. Jika taklid itu putus, ya, tetapi dihukumkan dia mukmin yang derhaka, maksud berdosa. Betul. Kalau dia tak belajar dalil, itu maknanya dia berdosa. Jika puasa ia mampu dia belajar, mengadakan dan menunjukkan dalil dengan belajar. Kalau dia belajar boleh kata, tapi dia belajar tak. Tapi ini tak ada. Bukan yang pertama, yang kedua tadi. Yang pertama, yang kedua itu no excuse. Dia kena dapat iktikad yang jazam dan kena dapat muafiqul lil. Kalau ada dua dalam mereka, tapi kafir yang ada di Tuhan, tak ada orang dengan Tuhan. Jangan berhukum mau di kafir apa macam mana itu ada. Itu saya nak hukum. Betul dia kita faham betul saya dah mana kali supaya kita faham. Sebab macam dia harus. Jika orang salah ni main hukum
dia. Kamu takir, orang takir main suka-suka. Itu tak jadi. Tak betul dengan pandangan dia kata takir. Ini cerita apa ni? Dia bukan macam tu. Agama ni bukan cerita dia. Sahih syar'i adalah Allah Ta'ala dan Rasul. Kita tak tanya mana-mana. Sebab itu ulama dia nampak cara bahasa. Sebab itu saya kata orang tahu ni. Jangan main suka-suka je. Tak betul dengan pandangan kita, kita kata takir. Itu cara takir. Jangan ikut tu. Ayo. Jika kuasa ia mengadakan dan menjadikan dalil dengan belajar, kiranya tidak berdaya, maknanya setelah dia belajar tidak berdaya menjadikan dalil, kemudian daripada telah belajar dengan sebab bodoh, mungkin dia di sini benar dia, bodoh ni macam benar lah. Gitu. Makin tidak dihukumkan dosa, maknanya tidak boleh berlepas dia daripada dosa. Tapi sebenarnya kalau dalil ijma' mudah sangat. Dalil untuk Tuhan Allahu A'lam, akan itu tak boleh. Dalil tinggal Tuhan Allahu A'lam, dalil bahawa Tuhan Allahu A'lam, dalil itu dalil ijma', dalil yang paling ijma', yang boleh melepaskan dia daripada tak. Kalau ini boleh kata belajar tak boleh, ini masuk akal. Ini maknanya masuk akal. Selain itu maknanya kena apa? Adalah makna taklid itu. Ini dihuraikan taklid. Ini ambil taklid. Adalah makna taklid itu menerima perkataan orang lain dengan tidak mengetahui kandang dalil dan keterangan alasan orang kata reason. Sebab kenapa dia percaya Tuhan itu ada? Sebab kenapa dia percaya Tuhan itu tidak? Sebab kenapa dia percaya Tuhan itu apa? Dia percaya, tapi sebab dia tahu alasan dia. Maka ini dia panggil tak? Mana ikut apa orang tak? Maka taklid itu terbagi kepada dua. Ada soalan, jawapan dia. Taklid itu terbagi kepada dua bahagian. Kepercayaan yang pertama iaitu taklid jadi. Ada jazam, mempunyai jazam. Artinya kepercayaan itu terlekat betul di mata hati. Apa yang pertama? Yakin dia Tuhan itu dulu. Yakin dia Tuhan itu wajib dulu. Yakin dia Tuhan itu tidak didahului oleh dia. Yakin dia Tuhan itu apa? Tidak akan binasa selama-lama. Yakin dia Tuhan itu kiamu binasa. Dan tahu dia huraian apa makna kiamu binasa. Iaitu tidak berada kepada mahal dan khusus. Di mana mahal dan khusus. Dan tahu dia yakin dia bahawa Tuhan itu wahdaniyah. Dan tahu dia yakin dia bahawa Tuhan itu mukhalafatul lil fard. Dan tahu dia yakin dia segala 20 tahun. Ya, lagi. Itu maknanya. Maka kepercayaan itu terlekat betul. Maknanya terlekat benar-benar 20 tahun di mata hatinya dengan teguh dan kuat, serta tidak akan berubah atau terbalik semula jika orang yang diikut itu berbalik sekali. Umpama dia orang yang cakap Tuhan itu mukhalafah. Dia itu oleh kerana dia tak tahu dari mukhalafah. Orang yang cakap pada dia tu Tuhan yang makhluk dia. Maka dia percaya dah pada Allah. Maknanya dia ikut dah sebab kepercayaan itu lekat betul dalam hati. Maka dia panggil ada jalan. Macam dalam bab wahdaniyah hamzah. Dia yakin bahawa Tuhan itu bersifat dan apa. Sebab dah dia orang yang satu orang. Maka tiba-tiba satu orang pula dia kata, Tuhan itu berbeza-beza. Dia tak saya dah. Sebab dia dah yakin dengan terlekat dengan cara yang orang buat. Maka ini dia panggil ada jalan. Ada jalan. Dia panggil ada jalan. Makna jalan itu artinya kepercayaan itu terlekat betul di mata hati dengan teguh dan kuat, serta tidak akan berubah atau terbalik semula jika orang yang diikut itu berbalik sekali. Maka taklid seperti ini di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah sahih. Kerana ada yang mempunyai jalan. Mana jalan itu dia kata. Kepercayaan yang kedua pula taklid yang tidak jalan. Artinya menerima perkataan orang lain dengan tiada teguh, dengan tidak teguh.
Satu masa orang bagi tahu Tuhan tidak pernah Tuhan masalah Tuhan saja. Kemudian satu lagi orang tidak ada itu ada pengikut Allah. Maka ini makna kepercayaan yang tidak ada jaga. Makna dan mana ini taklid yang tidak jaga, ya. Nah, itu. Artinya menerima perkataan orang lain yang tidak teguh dan tidak kuat. Sekiranya orang yang diikutnya itu seperti guru-gurunya atau ibu bapaknya atau lainnya berbalik iktikadnya, berbalik iktikad dan berbalik berlawan atau bersama iktikadnya, maka ia pun mengikut berbalik juga. Maka taklid yang seperti ini dihukumkan tidak sahih. Mana tak ada, mana tak teguh pendirian. Jadi tak teguh senang kena ada dah. Jadi tak ada dalil ni mana boleh datang terabut dalam, boleh datang pergi mari. Satu kali percaya, mungkin satu kali dia tak tahu. Sebab dia tidak tahu alasan apa sebab dia cek. Akhirnya itu dia kena ada dah. Yang dihukumkan dengan apa imannya kerana serupa imannya itu dengan syarat zon atau wahab. Baik, kita ambil kan. Tegahnya, ini kesimpulan ya. Tak ada tuang. Tegahnya dia kata, adalah iman orang yang bertaklid itu sentiasa dalam khatar. Makna sentiasa dalam bahaya. Makna khatar, makna penuh dengan lintasan-lintasan. Satu kali dia yakin, satu kali boleh masuk saya. Sebab itu dia kena ada. Iaitu kebimbangan dan bergantung kebenaran itu pula. Kedua pula ada bergantung kebenaran itu atas orang yang diikut. Jadi apa orang itu kata, kalau orang itu kata betul, jika benar perjalanan orang yang diikutnya itu dan yang dipegang itu seperti guru-gurunya, maka yang mengikut itu pun benar betul. Tetapi jika ada sebaliknya, ada tak betul, maka binasalah dia bersama-sama orang yang diikutnya. Sebab dia hanya tak taklid. Jadi taklid ini dia tidak dicela. Dalam iktikad kita boleh taklid. Dalam cara boleh taklid. Dalam hukum fiqh boleh taklid kepada mazhab yang empat. Syafi'i apa itu? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Dalam cara boleh taklid. Dalam iktikad dicela dia kata takut bimbang akan masuk keraguan-raguan dalam hak. Dari itu dia kata, hendaklah seorang itu bersungguh-sungguh. Nampak? Jadi daripada yang disebut tadi iman itu maknanya kalau tidak belajar dengan sungguh, dia akan datang keraguan-raguan, akan datang bahaya, lintasan dan sebagainya. Maka iman ini penting. Sebab dalam Quran Tuhan kata walau inna al-insana lafi illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Allah Taala iman. Kalau tak iman, sunnah hari-hari apa dia kata. Hadis. Dan itu adalah seseorang bersungguh-sungguh menuntut ilmu aqaidul iman. Yang sahih. Jangan dicari yang mengaku. Macam mana betul? Oh, nak kenal Tuhan, kenal diri. Lepas tu diri dia dengan Tuhan. Itu jangan salah. Bukan dalam diri. Yang sahih supaya terlepas dia daripada syak, zan dan waham dalam iman. Tidak pakai ikut-ikut saja. Baik ini ikut dan orang cakap, ikut. Istimewa pula maknanya zaman sekarang ini, iaitu masa yang telah zahir beberapa banyak ahli bid'ah. Itu Wahabi, difahaman Wahabi itu sama semua bapak bid'ah. Tutup nenek bid'ah. Saya ikut. Air. Tak tahu mana? Belajar air. Belajar tahu, belajar mana? Ini memang maka orang bingung pun jadi benar. Maka taklid itu mudarat. Kerana ialah jalan yang membawa kepada sesat yang amat hina. Sebab itu dalam iman dia tak bagi taklid. Kalau kamu kata kamu percaya Tuhan masalah ini, apa alasan? Ada orang tahu Tuhan masalah ini. Maka kalau bagi alasan, langit ini makhluk Tuhan, bumi ini makhluk Tuhan. Maka kalau Tuhan masalah ini bumi tak ada Tuhan Tuhan. So apa dalil dari Tuhan masalah ini? Jangan lupa bumi. Tuhan tidak ada tempat kalau Tuhan itu bukan apa boleh. Tuhan dapat kita tahu dia lain apa yang tidak ada sesuatu
langit bumi dan sebagainya. Jadi taklid itu merupakan jalan yang membawa kepada amat hidup yang tidak layak sekali-kali dengan hal orang manusia, karena manusia itu sudah hanya akal. Manusia itu sudah hanya akal, dan dengan akal itu dia boleh paham adalah Quran, hadis dan para ulama, tiba-tiba dia sesat. Maka alangkah malang manusia. Dah lebih akal, dah lebih petunjuk, dia masuk ke sesat. Akhirnya itulah dalam bab akal. Jadi saya rasa mungkin setakat itu, ya. Jadi soalan ini sebenarnya banyaklah. Kalau kita tunggu lagi, takut keluar soalan yang bukan. Tapi kadang-kadang pembukaan ini tak boleh. Ada. Jadi saya rasa mungkin, ya. Cukup, ya. Kalau ada soalan ini lepas. Apa lepas? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.